Ini adalah pusingan pertama perbualan di antara saya dengan Lord Lokman. Setelah 1 jam saya berbual dengan Lord, baru saya sedari bahawa camcorder yang sepatutnya merakam visual Lord tidak melakukan sebarang rakaman. Saya sangat kecewa. Dan saya cuba menyelamatkan video perbualan ini dengan apa yang saya akan sajikan sebentar lagi. Kalaulah ada perkara yang membuat kita untuk menonton perbualan dengan Lord ni adalah kerana Lord adalah seorang yang jujur, dia seorang yang autentik dan dia seorang yang real. Apabila saya berbual dengan dia, saya sedari bahawa tidak ada apa yang poyo, tidak ada apa-apa yang yo mengenai Lord. Segalanya adalah direct dari hati. Jadi kalau sudi, terus kekal subscribe dan subscribe-lah kepada channel saya dan silalah share dengan rakan-rakan. Anyway, semoga terhibur. Abang Lord. Itulah tadi macam saya cakap abang tadi. Abang Lord, saya kenal nama Abang Lord tu sejak saya umur 16 tahun, 17 tahun. Kira 1985 saya ingat lah. Kira anak dara kira. Anak dara lagi. Anak dara. Itulah tu. Saya terbabit dalam industri muzik dah 20 tahun. Lebih kurang 20 tahun. Cumanya saya tak pernah dapat berbual dengan abang. Dan saya jumpa abang di majlis-majlis tapi saya tak dapat tegur siapa lah. Tiba-tiba saya dapat phone number abang, lepas tu ajak abang datang dan abang dengan sangat dermawan masa abang spend masa untuk saya lah. Itulah saya nak cakap tadi. Abang adalah seorang cultural icon sebenarnya. Orang yang remaja macam saya ketika 80-an dulu, kalau dia tak kenal Lord, dia tak pernah hidup usia remaja. Lepas tu macam mana antara dua artis yang besar yang abang utarakan ke industri kita, Ella, Shima kan. Yeah. Mungkin ada berapa lagi yang sukar nak lawan diorang punya kedudukan. So macam mana Abang Lord boleh jadi Abang Lord tu? Asal usul dia tu macam mana? Pasal dah kata orang tu minat muzik tu dah dalam sangat daripada kecil lah. Dengan dah kala pasal masa tengah growing up lah. Saya punya mak saudara saya ni semua perempuan, jadi dia orang suka menyanyi. Bila dia duduk kat tepi satu corner tu, pasal kami duduk rumah kecil, mak saudara saya ni semuanya umur yang masa 11, 12, cuma macam tu. Saya kecil lagi. Tapi bila saya tengok dia orang menyanyi, wow, minat tu macam ni, dia punya harmoni first second tu memang dah menjadi. Jadi minat tu, oh, muzik ni dengan sendiri. Dekat mana ni bang? Ni dekat Kelantan kan. Pasal saya duduk masa growing up, duduk dengan atuk saya custom. Jadi rumah custom tu quarters kecil lah. Jadi kami berkelompok. Jadi mak saudara saya ni, waduh, dia menyanyi memang menangkap. Saya susah nak explain. Itu yang buat saya aku nak main muzik. Tengok pula orang sebelah rumah ni bawa balik gitar. Alamak, macam ni ke nak cuik gitar tu? Aduh. Bukan abang punya family daripada keluarga musician. Tak. Dia adik-beradik abang mostly macam Satiman adik. Saya pertama. Saya first born kan. Jadi saya yang start dulu lah. Abang yang influence orang. Saya start dulu. So tadi ada neighbor yang bawa balik gitar. Balik gitar, tengok alamak, macam ni rupa gitar. Nak sentuh tu, tunggu apa? Tunggu semua orang dah tak ada kan. Jadi gitar tu ada kat rumah lagi. Ni rasa dia.
Berapa umur masa ni bang? Masa tu 9, 10. Kecil Pegang je. ha. Masuk je tingkatan 1. Tiba-tiba classmate saya ni daripada Johor, dia boleh main, dia dah boleh main gitar. Hari-hari pergi rumah dia lah. Hari-hari Belajar dengan dia. Belajar dengan dia. Apa jadi dengan dia sekarang? Kira Dia jadi sekarang ni dah pencen lah. Jadi dia pegawai apa? Bank negara. Oh yeah. Abang jadi musician. Disebabkan oleh dia. Daripada dia. Tapi dia kira mat straight lah. Dia tak ada macam kita venture kan. Dia macam kalau A minor kita ni suka mencarikan chord tu kan. Kalau dah dapat A minor, D minor, E. 3 chord tu. Okey, lepas dapat 3 chord tu kita nak explore lagi. Kenapa chord ni kenapa yang ni macam relatif kan. A minor, D minor, G, C semua. Zaman dulu mana boleh. Tak 3 chord cukup. 3 chord dah. Tapi abang dah adventurous masa tu. Dah nak belajar. Abang pick up ni semua sendiri bang Semua sendiri. Bukan dengan cikgu mana-mana. Itu cikgu saya tu lah. Hadirin tu lah. Hadirin nama dia. Nama dia Hadirin Rahmat. Abang ada as you bertambah dewasa, abang ada memang sentiasa in contact dengan dia ke macam mana? Tak, kami pisah sebab yalah abang nak main muzik sampai sanggup lari pada rumah pergi nakal lah. Nak main muzik sangat. Ponteng sekolah lari pergi. Saya pergi ke Bangkok. Umur berapa ni bang? Saya masa tu belum habis LCE. Saya dah lari. Dah nak main muzik. Entah macam mana mak bapak doa sampai balik. Balik patah balik, masuk balik sekolah. Dengan siapa abang pergi Bangkok tu? Curious juga tu. Masa tu saya pergi dengan drama saya Bidin. Berdua tu ikut salah. Dia kira orang ni dia dah orang dewasa. Tapi dia yang tahulah muzik lah. Jadi kami kira macam kami punya nabi kami lah. Ikut dia. Sampai ke Bangkok. Sampai je. Rusuhan. Tanun Titi Kacon. Oi, tak ingat. First time university punya rusuhan di Bangkok. First punya nak guling kerajaan tu kan. Jadi semua harapan terkecai. Patah balik. Berapa lama kat Bangkok? Dekat sebulan juga pasal rusuhan. Kita sampai tu rusuhan. Jadi tak boleh. Cadangan dia abang pergi Bangkok tu untuk perform. Nak main dalam kelab lah. Sebab sana kan bila you boleh main lagu orang putih lah. Masa top 40. Masa tu lagu ding ding dong ding 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 dong ding ding dong masa tengah hot. Jadi kami kat sini dah rehearsal gila-gila lah. Pergi sana, sampai sana rusuhan habis. Tak sempat langsung. Langsung. Patah balik, masuk balik sekolah. Nasib baik. Ini 16 tahun 17 tahun ni bang. Form 3. Ya Allah. Form 3. So yang Bidin ni dah nampak bakat abang dan abang sendiri pun dah sedar bakat abang. Sama sekolah. Itu. Ya ilah. Berbakat. Dua-dua bakat ni. Lagi. Pailang betul lagi. Minat tu tak. Berani bang. Berani Benda-benda yang pelik tu. Keberanian ni atas kerana minat abang ataupun kerana desakan hidup bang? Tak ada. Memang nak. Kalau nak, baik duduk dengan parent. Pergi sekolah aja lah. Masa tu, kita gini, okey. Abang reverse balik. Katalah form 1 start belajar. Dalam masa form 1 tu, kita main talent time. Dengan JJ semualah. JJ sekali lah. Dia pun budak sekolah juga. Sama sekolah. Saya tak tahu. Dengan JJ. Tapi JJ dia tak wani venture. Dia tak wani venture macam saya dengan drama ni. Okey, jomlah kita ikut mamak ni pergi ke Bangkok. Dia dah pernah
pernah main sana. Itu yang dia balik, dia bercerita tu kami lagi Gairah. lagi gairah kan. Jadi tak fikir dunia lah. Ikut aku nak main muzik. Tanya mak tak nak pergi Bangkok ke? Tak ada, lari macam tu. Lari macam tu. Pasport pun tak ada. Pasport pun tak ada. Ikut Zaman tak ada, naik kereta api. Pasal kulit kita sama macam Siam. Oh. Kan? Dahsyat lah bang. Kulit kita macam Siam. Jadi duduk dalam kereta api tu buat senyum je. Jangan cakap banyak. Kita dengan kita je. Jadi sampai Bangkok tu kita dengan kita je. Masa tu sampai Bangkok, Pet Buri tu masjid baru nak buat. Di Bangkok tu. Jadi kami tidur pun kira ragat lah. Kira mata. Tidur kat masjid? Tidur kat bus stand tu semua? Bus stand tak lah. Bus stand Rusahan. Tapi dekat masjid. Ayo bang, berani betul masa tu bang. Nak main muzik. Sampai tahap tu. Kontak apa semua tak ada masa tu? Tak ada. Main redah aja. Yang berani. Oh. Bermakna gini, kami masa tu pergi berlima. Salah seorang tu memang dah biasa sana. Memang dia boleh cakap Siam semualah. Dia boleh cakap Siam. Jadi tu yang buat kami berani sikit lah. Jadi kalau apa-apa hal, orang ni boleh bahasa Siam. Abang langsung tak kerti sebatang haram pun lah. Allahuakbar. Meru Medai nama dia. Meru Medai. Meru Medai? Meru tak mau. Tak mau. Medai. Lepas tu Pai Wong Wong. Tak, itu Buri tak rokok. Lepas tu apa? Maimi Meru Medai. Olian. Kopi O. Kopi O. Olian. Itu je ingat. Makan nasi. Kingkau. Kingkau. Pai Nai. Itu je. Lepas tu Pinin Sway. You ni cantik. Itu mesti lah. Itu kena bayar. 15 tahun bang. Umur bang. Umur 15 tahun lah. Abang tak ada kontak, tak ada apa. Tak ada. Berbekalkan semangat, abang harap pergi ke Bangkok, boleh masuk satu tempat. Yes. Perform. Pasal kita tahu kita punya English kuat. Sana band-band sana dulu Allahuakbar lah. Nyanyi dahsyat dah. Bila pek dia habis. Kemahiran muzik abang dah confident masa tu. Confident. Tahu apa kita nak buat. Genre dia macam mana bang? Bayangkan abang daripada Kelantan tu, adakah abang fokus pada rock music ataupun top 40? Masa tu okey. Kira The Beatles kan, muzik-muzik macam tu memang laku. Jadi kami Beatles ni dalam poket lah. Rolling Stone, Beatles pun dalam poket. Katalah The King. Kalau kami sebut The King, kamu akan ingat lagu You Really Got Me lah. Apa yang search buat isi dan kulit apa kan. Tapi The King ada satu lagi lagu. Ape Man. Ape Man ada lagi. Itu semua pada kata Dah. Kita make sure kita pergi ke perform pun tak malulah. Sekali lagi bang. Tempat abang, macam mana abang come across atau menempuh lagu-lagu ni dulu? Ketika membayangkan itu adalah tahun 70-an dan abang daripada Kelantan, macam mana lagu ni boleh sampai pada abang? Yang kawan tadi lah yang balik pada sana, dia dah pernah perform dah sana. Jadi dia yang kasih kita semangat. Lepas tu dia cakap okey, ni dengan ni dengan. Jadi kan dulu kan EP tu RM3 je. 12 lagu lah. Ada macam Beautiful Sunday, ada The King ni, Ape Man, ada macam-macam dah kat situ. Jadi cepat-cepat belajar. Oh, pendedahan lagu-lagu ni semua dah sampai lah. Dah sampai. Saya bayangkan sekarang ni orang zaman internet kan. Budak-budak zaman sekarang apa segala ada. Dan time tu macam mana orang macam abang dengar muzik? Susah. Memang susah. Satu lagi, kita berdasarkan percayakan yang okey, member ni memang dia muzik. Okey. Jadi bila dia kata lagu-lagu macam ni laku belah sana. Tak. Jadi nak tak nak kita belajarlah sebab kalau macam dulu katalah you just too good to be true. First time kita dengar, alamak kok dahsyatnya. Kita tak tahu formula dia lah. Nama macam ni lagu dia. Chordnya di situ je. Bila mula-mula first time dengar, oi, aku tak boleh main ni. Chord dia memang badminton chord lah, sepak takraw chord lah semua ni lah. Semua.
Memang sakit. Tapi bila lama-lama, oh ni dia punya formula. Abang kena belajar cari sendiri. Cari sendiri. Tanpa ada cikgu yang cakap, ni Tak ada. senang je, ni ha. Tak ada. Cari sendiri. Abang Memang mungkin anugerah kot. gifted lah abang. Saya tak boleh bayangkan macam mana boleh dapat benda tu. Kalau bukan anugerah. Ada satu kali saya double check balik. Okey, kawan saya ni dia dah ada EP. Dia dah buat EP. Okey, kawan saya nak Abang Ayi lah. Dia zaman dulu, masa Pop Ye Ye ni, dia dah ada EP. Jadi dia cakap, Lord, zaman dulu aku dah ada recording artis. Dia tunjuk, dia kasih saya dengar lah. Saya dengar balik, saya cakap dia, korang punya tuning semua salah. Lepas tu, dia macam mana kau boleh tahu? Cuba kau dengar. Tong je. Kau dengar bass, kau dengar gitar, semua berlaga-laga. Tapi zaman dulu, siapa peduli. Janji lagu tu, oh Sonika adikku, sedap. Tapi dengar betul-betul, tuning out. Abang dengar. Boleh Tak detect. ada siapa ajar abang you sendiri tangkap benda ni bang. Okey, gini, dia punya sensible kalau kita bermain kumpulan lah. Snare drum tu, snare drum, kadang orang tengah tune gitar nak. Dia tune gitar, kalau snare drum tu bunyi prrrr, bermakna tuning out. Tapi bila kita tune, dia snare drum tu, bawah snare tu ada besi-besi tu kan. Cuba nanti kalau benda tu sumbang lah tu. Ini menjadi bahan gauge abang antaranya. Salah satu padanya. Lepas tu dia orang kata setengah-setengah orang dia tengok tuning ni sebagai warna. Synesthesia. Color lah. Ya. Abang tak faham tu, tapi abang faham dia punya gegar. Gegar ibarat. Okey. Kalau ada snare drum tu, dia akan Kalau dia sumbang. bermakna out. Kalau nampak. Pergi check mesti 440. Saya percaya abang. Benda ni semua abang experience sendiri lah along the way sebagai abang main tu. Belajar juga. Lepas tu along the way kita ambil tahu, belajar. Okey, kenapa gini? Kenapa benda ni akan macam setengah-setengah mekanik. Bila dia dengar BM punya enjin, ada benda tak betul ni. Bagi kita, start dia, okey, boleh masuk gear. Bagi dia orang, ni ada benda piston tak betul lah. Dia punya alignment lah. Ya. Begitu pula. Semua ni bermula dengan abang punya makcik-makcik menyanyi harmoni. Harmoni. Diorang menyanyi harmoni ni diorang belajar ke ataupun? Tak, spontaneous. Itu yang saya tak tahu macam mana. Sebab mungkin dia orang girls school dia orang tu dah ada kayak whatever kan. Abang tak tahu. Tapi bila dekat rumah je, dia duduk kata lagu All My Bags Are Packed and Ready. Dia nyanyi Harmoni. harmoni first and second. Seorang ambil first, seorang ambil second, seorang ambil dengan automatic. Allah. Fiat abang. Itu saya Dan siapa di antara mereka tu ataupun keluarga abang tu yang pegang instrumen? tak, salah seorang tu penyanyi. Okey. Jadi dia sekolah lah. Dia sekolah dia jadi penyanyi. Dan lepas tu di kampung tu kira band tu top band lah. Jadi aunty saya ni masa zaman dulu TV tu hitam putih lagi. TV tu hitam putih. Dia salah satu penyanyi yang pertama daripada Kelantan dengan band The Sheen masa tu.
top lah, kira top band lah. Kira. Machine. Dia represent kita punya Kelantan lah. Kira. Final. Itu sampai final tu. Dia yang buat mungkin lah. Okay, kawan abang ni dia telah introduce beberapa lagu The Kings apa semua. Ke gitu. Dan abang sendiri boleh tangkap muzik-muzik ni semua, muzik-muzik ni kan. Ya. Cerita abang balik selepas rusuhan di Bangkok tu abang balik kepada sekolah, masuk sekolah balik. Waktu masuk sekolah balik, tahu pula dalam sekolah tu ada lagi kaki-kaki main muzik. Buat band sekolah. Icologen. Nama band tu pasal college Sultan Ismail College. The Icologen lah. Jadi band tu kira meletup gila. Meletup. Kira yelah, bila main band ni mestilah kodok ramai ya. Sekolah kami pula sekolah lelaki. 11 sekolah tu sekolah perempuan. Zainab School. Jadi nak to impress the girls, how to get more chicks. honest je bang. Itulah dia sebabnya. Tapi tak juga. Saya masa tu saya tak handsome. Saya tahu main gitar je. Yang handsome saya punya radio player tu. Donny Osman. Menumpang populariti dia lah. Menumpang dia. Dia apa? Bukan ladies man masa tu. Kira Donny Osman. Donny Osman. Kena tak ada David Cassidy je, tak ada Donny Osman. Ya, David Cassidy sana tu. Liv Garrett. Liv Garrett dah ke lepas kemudian sikit. Nampak juga usia saya ni. Tapi at least you know your history. You must know your history. Salah satu influence tu juga tu. Apa dulu kalau ATM dulu ada The Beatles kartun. Kan? Lepas tu ada Partridge Family. I think I love you. Tu, asyik tu band tu. Family punya band kan. Lepas tu ada sitcom dia pula kan. Ya. 70-an sangat bang. Jadi benda-benda tu boleh influence kita lah. Aku nak jadi macam ni. Tapi kita tahu dah nak main music. Led Zeppelin semua macam mana influence daripada abang masa tu? Okay, Led Zeppelin dengan Black Sabbath tu dengan Santana semua serentak. Datang serentak. Sebab time tu baru belajar Isak Ajar. Bila dengar dahsyat. Lagi connect lagi. Dia punya tu Grand Punk. Ada satu kali saya ingat pasal bila dah kepala dah stone kan, kita punya gramophone tu speaker je tu, record player tak, di kepala kita masuk bawah ni tak? Bawah speaker tu kan gramophone record player. Lepas tu boleh dengar ni tengah malam ni. Bapak saya dah tidur lah. Saya dengar benda tu. Kita kepala dah sedap. Tapi ada satu part tu yang dong. Black Sabbath punya Iron Man. Dong. Kalau dia keluar, siapa ketuk pintu tu? Itu kuat. Nakkan dengar lah. Oi. True blue abang. True blue. Abang ambil macam mana abang buat keputusan untuk berhijrah ke belah KL JB pula? Okey, dalam masa sekolah ni pula abang dalam masa sekolah tu okey, SCE pass. Bila pass SCE, abang lari datang sekolah di Sultan Abdul Samad. Kat mana? Sultan Abdul Samad PJ. Okey. Bukit Bintang. Kat situ jumpa dengan siapa? Rai Ma'ruf. Rai Ma'ruf dia Bukit Bintang. Bukit Bintang Boys School. Okey. Di situ juga saya jumpa drama boy nama dia main dengan saya dulu. Dia dengan JJ. Sebelum jadinya Carefree ni, sebelum Carefree. Sebelum Carefree. Tu startnya. Di kawasan tempat saya duduk pula tu, rumah arwah Johan Hawi ni,
Bukit Tungku Dekat Section 14. Kampung Tengku. Kampung Tengku. Okey, Kampung Tengku. Skating ring, ada skating ring. Di situ juga saya kenal Zulkif. Zulkif. Headwind. Headwind. Jadi band pertama saya, Zulkif gitar, saya dengan Boy Cafe. Drama. Tu. Lepas tu JJ masa tu JJ ada di Kelantan. Masa saya daripada sini saya dah buat perangai. Saya balik Kelantan, saya tarik JJ datang. datang ke Kuala Lumpur. Dia punya pasal saya sekolah pasal loncat-loncat lah. Saya bukan anak polis tapi saya punya perangai. Nak main muzik punya pasal sebenarnya. Ini sekolah menengah ni bang? Sekolah menengah. InsyaAllah. Saya tak tahu abang ada pemapitan dengan abang JJ. Wow. Nak tengok gambar ada. Ada gambar. Ada tunjuk gambar. Lepas tu abang balik ke Kelantan. Ajak dia datang sini. Ajak dia naik ke KL. Dia pun budak sekolah juga? Sama sekolah. Tapi dia tak berani macam abang pasal loncat-loncat. Tarik dari sini. Sampai je sini. Sampai KL. Tak ada kerja. Okey, tak apa. Ni semua nak jadikan cerita. Betul. Tak ada kerja. Tiba-tiba dapat main di Apple Jam. Apple Jam di mana bang? Ipoh. Tarik JJ sekali. Ambil Zainal Rampa. Zainal masa tu kita panggil dia Zainal Frame. Pasal dia kurus. Dia kurus frame. AKA Afuk. Muka dia. Afuk. Afuk kan komik Cina Afuk tu. Favorite dia. Pernah tengok kan Afuk tu kan. Sultan. Tu. Tu dia punya nickname. Main di Apple Jam. Bila dah main di Apple Jam, pun band tu menjadi. Band menjadi, kami dapat tawaran lagi. Lepas tu Alicat nak balik daripada Hong Kong. Kami side by side dengan dia. Di Kuantan. Ada dulu disco macam-macam. Jadi saya dapat kenal Alicat ni daripada sebelum depa jadi datuk ke apa, sebelum Logam meninggal ke apa. First line up. Abang berkawan tak? Dah. Dia orang kepala kepala. Walaupun tak ada anak Melayu masa tu dengan band dia. Hanya India dengan Cina je. Tapi kepala dia memang bagus. Ngam lah semua orang. Abang, JJ. Abang Boy. Zainal Rampa. 4 piece. Penyanyi siapa? Masa tu penyanyi kami pakai semua jantan. Keyboard player kami ni, dia masa tu abang curi tengok dia main. Abang tak main keyboard lagi. Abang main gitar. Tengok dia main. Dia tengok. Tanya. Kejap ya. Tadi gangguan gambar. Abang sedang perhatikan pemain, abang curi pemain keyboard. Curi. Tanya dia, ni apa? Ni note apa? Dia explain, dia kata mata hitam 2, bawah mata hitam tu C. Betul tak? 2 mata hitam, bawah tu C. Dia C, D, E, F, G, A, B, C je. Ya. Itu. Lepas tu dia cakap 135. Abang tak faham 135 apa benda. Dia pakai sistem tu. Nak ambil tangan lah 135. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So 135, tekan 135, semua jadi chord. C, E, G. C, E, G, 135. Dah. Jadi, gini. Tapi, yelah, kena rajin lah. Bangun pagi, orang tengah tidur, saya pergi buka kelab tu. Tekan chord. Ni chord dia. Ini bunyi dia. Masa tu major minor tak tahu. Belum tak tahu major minor. Tahu tekan tu je. Major minor on keyboard. Maksud abang? Major minor tak tahu. Bukan dari segi gitar pernah main lah kan? Gitar dah boleh main. Cuma sekarang baru tahulah power chord apa. Power chord tu memang first dengan fifth
tekan dua note je. Kalau rock music tu Hafif. Okay. okay. Kalau gitar pun first dengan first Ya. Ya. power chord lah. Ya. Itu. Jadi kat keyboard pun ada macam tu. Kita tak tahu mula-mula. Tapi dulu masa belajar mula-mula, kena cubit telinga. Enak. Apa benda kau tekan ni? Semua tak gini. Dalam hati ni, yelah kita umur belasan. Bila darah muda tu, marah pun ada. Kau macam kau buat aku bodoh sangat. Tak. Tapi faham lah. Sekarang baru faham kenapa dia sebab bagi dia tu dia muzik dia dah faham tinggi. Kita ni baru nak start. Jadi dia seboleh-boleh dia nak suruh kita faham apa yang dia dah ni. Jadi hati ni melawan lah nak. Okey aku cari, aku tekan tu bila aku apply tu. Itu yang kendak tu. Bukan kata dendam nak tak. Kamu nak belajar kan. Keyboard ni abang belajar masa abang sedang performing di sana sini. Masa tu. Pasal abang tahu semua orang sikit-sikit nak main gitar, sikit-sikit nak main gitar, semua nak jadi gitar hero lah. Kau macam ni. Jadi macam as a guitar player pun abang tak anggap abang ni as a guitar player, abang suka rhythm. Abang macam Keith Richard kan, rhythm. Selalunya orang tak ambil berat tu, orang nak tengok Makidal. Katalah nak tengok Richie Blackmore, something like that lah. Hendrik tu sebagai dia kasih kita inspiration je. Muzik dia pun sumbang. Kalau dengar betul-betul sumbang. Memang sumbang teruk. Memang sumbang. Dia sendiri main. Macam sikit. Tapi memang dia create. Dia create cara dia main. Lepas tu apa yang volume dia dengan amp dia tu, cara dia cari feedback dia tu, wah memang dahsyat lah. Lepas tu, tapi kalau muzik dia betul sumbang. Kalau kita dengar yang muzik dia, yang Jeff Beck main ke apa, waduh, padat. Macam apa lagu Hendrik Maniac Depression, tapi Blood Sweat and Tears main. Waduh, kita dengar seriau pula dengan horn dia. Dia punya, alamak, macam ni bunyinya. Arrangement je lah. Padahal Hendrik main 3 orang je. Bunyi okey, lagu structure dia macam ni. Tapi bila band yang betul-betul polish dengan muzik ni main cover balik, waduh, dahsyat. Membawa ke tempat yang lain. Baru kita nampak. Ibarat kalau kata orang muda lah. Sekarang sikit-sikit Dream Theater. Okey, betul Dream Theater bagus. Tengok Dream Theater cover Deep Purple. Waduh. Deep Purple dah kemas lah, kemas. Tapi diorang ni pula cover balik Deep Purple punya selection. Aduh, macam ni perginya. Abang punya fokus lebih kepada rhythm. Jadi siapa rhythm players yang abang punya inspiration? Itu Keith Richard lah. Keith Richard. Rolling Stone. Dia main 5 tali je. Dia tak main 6 tali. Tali yang bawah je? Tak ada. Tali atas tak ada. Tali atas tak ada? Dia A. Dia start daripada A. Kan kita 6. E kan. E A kan. Ni, dia tak ada ni. Kenapa dia buat macam tu bang? Tak tahu. Itu tapi semuanya kata dia main lagu Hockey Town Woman kan. Semua open string macam tu. Kan? Tak. Mana dia tak ada tekan chord apa pun. Okey. Yang ni bang bila diorang ni buat benda ni bang, pada pemerhatian abang,
Mana diorang dapat idea nak buat benda ni? Memang ada orang yang main macam ni sebelum dia ke? Dia jumpa benda ni ke apa bang? Mungkin bagi dia dah tengok. Dia dah nampak benda Dia ni. dah tengok, nampak. Cuma yang tentang 5 tali tu abang sendiri pun terkejut. Mungkin dia tak nak tangan dia macam mana ke. Semua tali tak ada. Tengok betul-betul Richardnya, dia pakai tali dia tu 5 tali je. Aduh. Yalah, macam setengah-setengah orang main open tuning kan. Led Zeppelin. Lagu Kashmir kan. Open tuning tu. Ui, dahsyat betul mamak tu. Lepas tu yang band baru apa? Bukan Three Doors Down, apa? Dia dah band baru ni lah. Tapi semua open tuning dia main. Memang, satu album dia boleh main macam tu. Sebagai seorang guitar player bang kan, bila abang mendengar dorang ni semua macam yang tadi tu Keith Richard, Jimmy Page dan sebagainya, adakah abang satu berkeinginan nak main macam dorang? Memang. Dan sebagai pemain pula, adakah abang rasa abang mencapai kebolehan at least 80% daripada cara permainan dorang ke? Macam mana abang taksir diri abang sendiri? Begini, masing-masing ada masing-masing punya speciality. Cuma mungkin kita ni kat sini tak sebesar macam belah barat lah. Sebesar dari segi pasaran dia, sebesar satu pendedahan dia. Tak ada restriction. Macam katalah kita balik ke zaman kono kita. Katalah sekali dulu. Satu, kalau kau nak masuk TV, rambut kau kena pendek. Kau tak boleh pakai anting-anting. Whatever lah. Sekarang pun, anting-anting pun masih kena buang lagi. Tak apa. Lepas tu, penulisan. Kamu mesti sampai je. Kamu sebut je certain perkataan dulu. Sebelum Astro ni. Sebut je perkataan yang pelik-pelik. Lagu ni haram, tak boleh. Kena? Ada kena tak? Ya, faham. Kena. Ada time kena. Ada kena kan? Sampai ke era tu. Sekarang ni dia orang tak boleh buat macam tu dah. Semuanya pergi ke YouTube sendiri. Kau tak nak ni aku release kat apa? YouTube whatever. Ya. Sorry. Abang kalau abang sejuk, abang tak tolong tutup yang aircon tu je bang. Yang merah yang ada lampu tu. Okey bang. Takut abang kesejukan ni. Sekarang dulu lagi teruk restriction dia time abang permulaan dulu. Sebab kadang-kadang you nak express certain thing. Bukan kata setakat muzik je lah. Penulisan lah. I mean wording you, perkataan-perkataan yang mungkin sensitif bagi certain people lah. Tak boleh ni. Lepas tu pula tu ATM pula ada dia punya penapis. Tak boleh ni, dia tak macam Endon Lego, you can be yourself whatever lah nak. Dulu lagi dia boleh macam tu. Kita ni tak boleh. Jadi kreativiti kita tu dah kena tahan lah. Sekat dan terkekang dan sebagainya. Dulu nak sebut perkataan kimak pun sakit lah. Sekarang ada satu ketika kalau lagu kita buat lagu kita buat tiba-tiba ada perkataan orang putih. Tak boleh. Padahal kalau dia orang terlupa apa tu? Lagu Torn Between Two Lovers Acting Like a Fool. Itu lagi haram tu. Itu tapi boleh apa? Nampak. Faham. Kita macam tak boleh guna perkataan, tetapi frasa tu yang menunjukkan keadaan yang lebih buruk kita tidak endahkan. Yalah macam cakap Torn Between Two Lovers tadi tu. Bunyi lembut, bunyi sedap je kan. Tapi dia punya maksud dia tu. Ya. part tu lah part kreativiti. Jadi macam kita pun
Sekarang ni aja baru dah ada this baru punya apa Saluran ya, saluran YouTube dan jadi sebagainya. more expose. Itu yang dia orang cakap apa sekarang ni apa YouTube artis dengan artis yang betul-betul you ada album tu bawa artis ni tak ada seorang dia satu lagu je kan. Jadi artis. Ya. Drive besok kau duduk atas stage kena 2 jam direct. Jam. Boleh. Tak terbeliak. Orang zaman sekarang tak ada pengalaman main lama-lama atas stage tu Ya. Tadi berbalik pada abang punya bekerja dengan abang JJ apa semua dulu tu kan. So bila abang JJ berkecimpung dengan Carefree, Okey, masa tu Carefree dah ada. dah ada. Belum ada album. Tapi nama Carefree masa tu ialah band ada disiplin, semua handsome. Masa tu basis yang JJ ganti Aman Shah pelakon. Aman Shah penyanyi tu. Aman Shah tu pelakon, dia basis tu. Ya. Dia abang pada Nasir Abdul Kasim. Nasir Abdul Kasim. Betul. Okey. Ya. Aman Shah is the first Carefree-nya kan mak handsome semua gila. semua mak datin semua leleh lah. Adikku Leleh. pandai menari. Jadi nyanyi boleh, handsome lah lagi. Main gitar sedap. So JJ kena duduk Ganti dia. ganti dia. Okey, internal pula kalau cerita Carefree pula. Carefree tu Simon yang genius music kat situ. Simon ni siapa bang? Simon gitaris dia tu, Simon Justin Dio. Dia yang kira genius dalam ni. Yang band leader dia Charlie tu yang pentadbiran lah. Tapi music wise Simon lah yang Belayan Jua punya lagu tu lah. Yang buat lagu Belayan Jua kan. Dia bila JJ masuk Omar Taib yang buat lagu kan. Omar Taib. Rindu Bayangan. Rindu Bayangan. Asal Hafsan dengan Omar Taib ni. Ni nama Hafsan Hassan keluar ni. Kat sini. Oh daripada lagu ni bang Rasa Rindu Bayangan. I think rasa Hafsan Hassan dengan Omar Taib. Kemungkinan Omar Taib 100% lah. Ya. Saya tak pasti. Okey, saya sendiri tak pasti tapi itulah dia. Bila dah meletup as a band mula-mula bila lagu tu meletup itu yang mula jadi macam Alan Robert lah. Saya ditinggalkan lah. Untuk dia bersama dengan jadi Carefree. sebab promoter cakap buat apa aku bayar 5,000, baik aku bayar 2,000 seorang je, nyanyi lagu sama je. Ya. Oh, ya. Tak macam Bon Jovi pergi solo balik ke band juga. Ya. So basically masa yang Rindu Bayangan tu JJ memang bermain dengan band abang. Tapi di masa yang sama dengan band Tak ada. Kami dah kira JJ dah split lah. Band abang nama apa tadi masa tu? Masa Pilgrim. Pilgrim masa tu. Abang punya band Pilgrim lah. Yang ada JJ, ada Boy. Ada Boy, Pilgrim. Zainal. Rempah. Berhijrah lah, orang berhijrah. bila comeback buat nama band dia Pilgrim, saya senyum sendiri. Dah ada nama. Saya cakap comeback. Dulu band aku pun nama Pilgrim je. Cuma tak ada album je. Dia comeback tepi pantai kan. Di tepi pantai apa benda. Ya. Kukiran tepi pantai. Kukiran comeback. Daripada Pilgrim ni, adakah band-band lain yang abang tubuhkan dulu sebelum terjadinya Ella and the Boys? Oi, abang sebelum nak jadi tu, okey. Dalam masa tu abang merayau Crusaders. Dalam sebelum nak jadi Ella ni, tahun 80 abang main dengan Blues Gang. Album Apa Nak Dikata tu abang yang main piano, abang yang backup vocal. Okey. Tengoklah, belilah original tahun 80 Apa Nak Dikata tu, nama abang ada kat situ. Track semua, piano. Tok abang lah tu. Pergi pokan. Tapi nasib best sebab dengan Blues Gang abang boleh main dengan opening untuk Yang Gillan Deep Purple. Jumpa masa tu line up Yang Gillan siapa? Janis Gig. Iron Maiden.
Tengok Chinese gig depan mata ni. Macam mamak tu memang depan mata main. Itu tak apa. Depan mata kat stadium. Lepas tu opening. Masa tu abang main dengan Search. Abang main dengan Search. Yang kamu tengok saya di Taman Melawati tu. Tu saya duduk dengan dia orang tu. Ya Allah. Phase 5. Phase 5. Phase 5 Taman Melawati. Saya duduk main dengan Search je. Saya main dengan Search di Red Rooster. Masa diorang main Red Rooster, abang main dengan dia. Abang first keyboard player lah. Oh, abang main keyboard masa tu? Tu dah 80-an dah tu. Okay, line up masa tu diorang Dane. Line up. Yazid arwah. Hillary. Saya. Daud bassist. Budak ni dia quiet guy. Dia memang loner. Low profile. Orang tak tahu mana dia tidur. Dia habis kerja hilang. Dia betul-betul misterius. Sampai sekarang? Tak, abang rasa dia MIA lah. Tak tahu mana dah. Dia masa tu tak menyusahkan orang lah. Tak macam abang lah. Abang menyusahkan budak-budak Search. Dari segi apa? Dan sebenarnya okey. Masa abang dah join Search, masa tu kami di Red Rooster tu tak ada gaji tau. Kami ambil tiket. Tiket apa bang? Siapa masuk bayar tiket. Bayar tiket. Jadi duit tiket tu memang tinggi. Jadi bila bos tengok, macam ni tak boleh jadi. Baik aku bayar gaji. Aku ambil duit ni. Masa tu saya dengan arwah lah yang bouncernya. Jadi bos dengan Amy ni macam saya kena terminate lah. Terlampau cerdik. Akan jadi. Terlampau cerdik akan jadi. Bila saya open your eyes lah. Tak payah gaji. RM2 masa tu 50 sen besar kan. 50 sen besar. Kami dah kira 4 orang aja. Amy, saya, Yazid, dah 5. 5 kan? Daud tadi. Okey, 5 orang. Jadi macam mana? RM2 pergi kat kami. 50 sen pergi kat bos lah. RM2 besar tu. Tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam kami main di Red Rooster tu. Air kopi O panas itu masa tu baru RM3, RM4 je. Break kapal baru RM3 lebih. Yang anjing pendek tu RM4 lah harga. Macam tu harga dia dulu lupa. Abang main dengan Search masa tu. Kok lagi mahal. Buang duit je beli kok kan. Search dulu. Kalau tengok biografi Yazid, orang yang pertama kasih Yazid bekerja saya juga. Macam mana tu bang? Di Macinta. Saya kan Johor. Club Macinta. Macinta, Club Bogel. Ada Club Bogel tu? Ya, syak tanya. Memang full Monty tu kau habis? Datuk tersangkut tu lah. Abang memang well experienced person abang. Abang dahsyat dah abang punya pengalaman, abang punya kisah. Saya pun dah sampai dah tak tahu mana nak pergi dah ni. Nak tanya pasal abang ni. Okey, umur kita macam tu lah. Kita nak survive. Lepas tu pergi pula duduk. Kira macam abang orang Kelantan pergi duduk Johor. Johor pula tahu je orang Kelantan, orang Johor tak nak terima tu. Kenapa bang? I tak tahu. Itu abang tak tahu. Ada sifat tu pula masa tu? Memang college ke, you pergi universiti ke, you pergi Mara ke apa. Johor, Kelantan. Baik perempuan, baik lelaki. Ada sifat kenegerian dia tu? Tak tahu. Tak tahu. Tapi abang ni lelaki. Abang always in between. Tu ini pun boleh, ni boleh. Ada nasib. Jadi orang Kelantan sini pun tengok,
kau betul orang Kelantan. Ya, aku orang Kelantan. Tapi bila saya duduk dia, mu jumpa geng mu dah sama lagi. Itu part nak survive lah. Part nak survive. Jadi abang kena main muzik yang backup orang bogel. Lagu yang pelik-pelik ni. Lagu yang bahasa orang buka je bra, simbol bunyi. Ni efek, sound effect. Oi. Main. Yazid kena macam tu. Kita muda. Okey. Kena backup. Daripada Paris, daripada ni. Diorang bogel kat depan ni. Muzik kena jalan. Dah. Skor masa tu tak ada skor lah. Kita baca 1, 2, 3. Boleh lah. Tapi mata ni muda. Nak tengok skor ke nak tengok tu? Nah, yang tu pula masa 2 minggu tukar lah. Jadi ada fresh intake. Fresh, selalu fresh lah. Daripada pelbagai negara. Yang tu yang kadang-kadang miss symbol tu. miss symbol ke suara dalam sampai bang. Dahsyat. That mean mentality kita muzik satu. Lepas tu muda soal nafsu satu. Nak muzik ni moment dia. Lepas tu dia degar. Lepas tu dia cabut ni kita nak tengok ni. Nak tekan. Masuk balik. Kita pukang tapi ujian tu. Di masa yang sama itu yang belajar banyak tu. Ya, sebab self-discipline. Yalah, mula-mula kalau perempuan baru mesti nak tengok. Takkan tak tengok. Second show, third show dah lali sikit lah. Dah tahu flow lah, tak apa lah. Tapi first tu. Okay, sorry bang. Curious. So, tak payah mendalam sangat. So, bila kita dah tengok dah macam tu atas tu, lepas tu dah habis show ke apa ke, tak boleh jadi kawan dengan orang ke? Okay, gini. Sebab kita kerja kat night club, right? Night club dari mana yang bekerja kat night club pun lokal pun cantik-cantik. Jadi tak payah. Yelah, kalau yang boleh cakap orang putih tu bonus lah. Bonus lah. Pergilah cakap dengan ni yang bahasa muzik dahsyat tapi cakap orang putih patah haram tak? Ada orang kita ada macam tu. Tapi Clio tu ada lah. Tapi kau pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah. Sebab dia orang pun orang je. Pandai, adalah upah dia. Abang Lot tadi kan saya cakap tadi, abang adalah satu sebenarnya cultural icon juga. Budak baya saya yang tak tahu Abang Lot ialah satu budak yang tak pernah hidup zaman 80-an, tak tahu pasal dunia rock, tak tahu apa itu gitar, tak masuk akal lah pada saya. And yet sekarang abang 30 tahun berlalu setelah Battle of the Band tu, dan Abang Lot, you are still the same character bang. Abang memang antara yang autentik abang. Mungkin self saya macam tu. Macam ni ya. Saya kadang masa saya budak-budak dulu kan, bila aku tua nanti aku nak jadi macam ni juga. Abang faham tak? Dan abang ialah satu orang yang macam ni juga daripada dulu abang. Memang selalu respect abang. Mungkin tu orang kata saya tak boleh kaya, kaya raya. Saya ada dasar apa ada poket bila kawan ke susah ke apa, boom. Kita tak tahu orang tu nak mengguna kita apa tak kerti. Tak ada. Kan banyak di kalangan kita yang masa dulu dia rock, lepas tu sampai satu peringkat dia jadi orang lain pula kan. Dan abang tak melalui stage tu abang memang okey, gini kata sekarang ni lah. Selepas semua ni kan mungkin
nak buka hati. Ya. Nak buka hati bila kawan abang ni dia kata, jom kita pergi Mekah. Abang ingat dia bergurau. Bila ni bang? Mungkin abang balik last balik sampai je pum tutup. Ya Allah, baru ni. Lepas tu? Jadi sebelum tu abang ingat bergurau. Abang betul-betul aku kan dengan whatever. Tolak anak batu, tolak ray kereta api. Lain semua habis. Okey. Okay. Jadi tak nak percaya lagi. Sampai kat airport. Tak nak percaya lagi. Yang abang akan pergi ke Mekah. Tak nak percaya lagi. Tak nak percaya. Lepas tu? Naik plane je. Ya dah. Aku dah Perjalanan ke sana. sampai. Tak percaya. Family pun tak ni. Dalam plane tu baru benda tu Baru tenggelam dalam fikiran abang yang aku sedang. Aku sampai juga. Yang saya tak percaya gini, kawan-kawan saya ni daripada kecil juga dah duduk sekolah sama. Diorang pun dah kira senang lah whatever. Jadi mungkin antara diorang pun ada yang betting tak akan berlaku sekali lagi. Bila benda tu aku sampai. Pas saya ada RM10. RM10. Saya cakap dengan aku tak ada duit, aku ada RM10. Memang RM10 mana boleh pergi RM10? Ke Mekah. Memang akaun ada RM10. Tak apa je kan. Kau percayalah kita orang betul cakap tak payah nak naik. Sampai dengan RM10 tu. Literally abang ada hanya RM10. RM10 saja. Dia pun kalau keluar daripada akaun tu RM10 tu habis tutup akaun. Allah. Dan Sampai siap semua hajinya. saya tak umrah lah. Sorry. Ya, siap semua. Satu lagi saya takut nak cakap experience apa yang saya tengok. Kenapa? Mungkin okey, saya kasih sikit je lah. Tengah takwah lah. Tengah takwah. Satu perempuan ni kan dia orang suka impik-impik ramai-ramai macam tu kan. Tahi keluar kat mulut. Wow. Tu. Ya. Tahi keluar tapi sana punya security apa cakap betul. Within a few kejap je, shoot clear. Depan saya ni, clear. Clear maksud apa ni? Semua najis-najis tu lah. Diorang bersihkan dah. Bersih. Tu. Lepas tu, ada satu ambalah ni, macam biawak. Dia kena tak apa. Aduh, sampai tahap ni. Tak, saya tak ni lagi. Pusing habis je. Terus pergi solat dah. Solat saya menangis pula. Dengan menangis je ni, kawan saya pun tarik saya. Peluk lah. Satu hamba Allah ni pergi duduk tempat saya tu. Batu jatuh atas kepala. Kan construction tu. Masa tu. Construction. Batu jatuh atas dia. Jatuh atas kepala dia. Batu. Tempat saya duduk tu sebab kawan saya tarik. Dia tengok saya duduk menangis. Tarik ni. Jadi orang ramai. Orang tu pun ganti tempat tu.
di mata abang nampak kejadian ni berlaku? Tu, aku baru kau tarik aku tu. Tu. Ya, part tu part ada satu lagi. Kan dia orang suka bawa anak-anak kan. Anak. Dia taruh anak-anak dia satu tempat tu. Jadi time orang solat tu, anak-anak tu ada yang budak kan. Mana tahu dia ketawa, ada yang menangis. Nah, ketawa menangis. Time orang solat sunyi kan. Tapi ketawa dengan menangis bila ramai, masa kita tengah solat tu, you try imagine menangis dengan ketawa dengan ni all in one. Apa bunyi dia?